أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد صلاة دائمين متلازمين وعلى آله وأصحابه ونصره وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج إلى طلب العلم وهو في سبيل الله حتى تخرج ومن يدل على خير فأجره كفاعله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Yang dimuliakan lagi dirahmati Allah, tuan-tuan imam, khususnya barisan kepimpinan saf-saf pengurusan masjid yang diketuai oleh datuk pengurusi dan timbalan pengurusi, dan khususnya ahli-ahli jawatan kuasa serta pegawai-pegawai masjid. Mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan keberkatan di atas pengurusan mereka. Khususnya para muslimin dan muslimat, mukminin mukminat jamaah Maghrib rahimakumullah taala sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tama sekali mari sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpahan kurnia dan keizinannya, maka kita dapat bertemu lagi dalam halaqah pertemuan solat fardu berjamaah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat keberkatan daripada Allah. Dan itulah harapan kita supaya segala perbuatan amal soleh kita, sama ada yang bersifat ainin atau kifayah, mendatangkan hasil yang mana membolehkan kita menikmatinya di kehidupan di dunia ini dan juga di akhirat kelak, di mana di akhirat kelak inilah yang akan menjadi penyelamat kita di sisi Allah Jalla wa'ala. Selawat dan salam terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah menunaikan tanggungjawabnya sebagai Nabi dan Rasul. Apabila baginda bertanyakan kepada Ashabul Arafah ketika di Hajjatul Wida di Padang Arafah di Lembah Uyainah, Nabi telah bertanya, nashhadu annaka ya Rasulullah. Ada kata Nabi bertanya, qad balaghta risalah, aku telah menyampaikan risalah. Lalu ramai-ramai orang Islam, lebih kurang 120,000 orang, ada kata 150,000 orang, ramai-ramai di Lembah Ujainah menyebut, nashhadu annaka ya Rasulullah qad balaghta risalah wa nasahta ummah wa adaita amanah. Kami bersaksi bahawa engkau ya Rasulullah telah menyampaikan risalah kenabian, telah menasihati ummah, telah menunaikan amanah dan telah menasihati, yakni menghantar pembelajaran ataupun menghantar pengetahuan tentang agama Islam kepada seluruh umatnya. Jadi inilah tanggungjawab baginda sallallahu alaihi wasallam yang telah disampaikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengakui kesempurnaan tugasan baginda itu dalam ayat surah Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itulah penanda pengesahan dan penerimaan Allah Jalla wa ala terhadap agama Islam yang kita anuti selama ini. Jadi tugasan kita pada hari ini, tuan-tuan, bukanlah mencipta sesuatu yang baru, kerana agama Islam telah sempurna. Sebaliknya kita hanya mengikuti jejak langkah tinggalan baginda, sahabat baginda, dan seterusnya para tabi'in, para tabi'in, hinggalah kepada ulama-ulama yang menasihati kita pada hari ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk di kalangan mereka yang dapat keberkatan di sisi Allah Jalla wa'ala, insyaAllah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ini di penghujung bulan Syaban ini kita bertemu lagi. Kita mengharapkan supaya Ramadan sempat menunggu kita dan kita masuk dalam bulan Ramadan dalam keadaan kita bergembira, berseronok, kerana di dalamnya penuh dengan keberkatan. Jadi insyaAllah kita sambung pengajian kita dalam muka surat 60, di muka surat 60 pada kitab kita Terhumban ke Kawah Neraka. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fi umuri darani insyaallahu minal aminin. Baik, kata pengarang kita. Kita di bawah tajuk makanan di dalam neraka.
makanan di dalam neraka iaitu untuk ahli-ahli neraka. Kita tahu neraka bukanlah tempat yang bersenang ledang, tempat yang boleh berseronok-ronok ataupun boleh meminta request dia punya meal ataupun makanan, kecuali yang disediakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita bayangkan beza tuan-tuan kan, kalau ahli syurga dia boleh request kan, macam kita masuk hotel lah, duduk yang presidential suite tu, duduk atas-atas yang best tu, semua boleh request kan. Duk yang biasa-biasa ni, makanlah apa yang ada kan, yang disediakan oleh pihak hotel. Jadi begitulah juga dalam neraka, semua tak boleh request, semua disediakan. Kalau nak request pun dia bagi yang bukan yang grade A nya, yang tahta punya grade berapa dia bagi kan. Jadi itulah maknanya kadang-kadang kalau kita menggunakan akal kita tuan-tuan, kadang-kadang kita rasa apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang terjadi kepada kita di dunia ini, apa-apa peraturan, apa-apa kekangan yang kita rasa di dunia ini, kadang-kadang hal keadaannya lebih kurang sama macam di negeri akhirat. Tapi sana lebih teruklah, sebab sana suasana dia lain. Tapi maknanya lebih kurang sama. Dia tak ada beza pun. Kan? Jadi maknanya kadang-kadang bila kita melihat sesuatu kejadian, maka kita kaitkanlah dengan kekuasaan Allah, kita mohonlah keampunan daripada Allah supaya kesemuanya itu boleh menyelamatkan kita di negeri akhirat kelak. Baik, kata pengarang kita, Allah menerangkan keadaan di dalam neraka dengan makanan yang terhidang hanyalah berasaskan makanan-makanan yang berduri dan buah-buahan yang berduri. Adakah akan menghilangkan kelaparan? Soalan ditanya sini, makanan yang kita makan di dalam neraka iaitu makanan yang berduri, buah-buahan yang berduri, apakah akan menghilangkan kelaparan? Lalu jawapan diberi terus oleh pengarang kita, tidak. Tidak. Mereka akan terus berasa lapar. Mereka minum tetapi tidak mengurangkan dahaga. Mereka minum tetapi tidak mengurangkan dahaga. Mereka diseksa sepanjang masa tetapi tidak mati-mati. Mereka diseksa sepanjang masa tetapi tidak mati-mati. Kita bayangkan tuan-tuan diseksa tapi tak mati. Kan? Lepas tu tukang seksa tu pula bukannya ada penat. Tukang seksa bukan letih. Tukang seksa dia tidak ada sebarang belas kasihan kepada kita, kerana tugasan dia memang untuk menyiksa kita. Kata Allah, inna syajarata zakkum ta'amul asim kal yaghlil fil butun kaghalyil hamim. Dan ingatlah sesungguhnya pokok zakum, yakni buahnya menjadi makanan bagi orang yang berdosa di dalam neraka. Buahnya menjadi makanan bagi orang yang berdosa di dalam neraka. Inilah kadang-kadang saya sebut tuan-tuan yang dirahmati Allah, bahawa menjadi ketidakpuasan hati di kalangan orientalis dan juga di kalangan mereka yang cuba mencari kesilapan agama Islam ini, dengan satu hujah mereka mengatakan bahawa bagaimana orang Islam yang masuk dalam neraka, yang buat jahat, boleh keluar daripada neraka kerana syahadah, sedangkan orang bukan Islam yang masuk neraka kekal selama-lamanya. Seolah-olah berlaku ketidakadilan di situ. Hanya syahadah sahaja yang membezakan antara Islam dengan bukan Islam untuk berada dalam neraka. Maksudnya pakar-pakar masuk neraka belaka, Islam pun masuk, hak berdosa besarlah, hak berdosa lah, masuk neraka. Dalam yang sama orang bukan Islam pun masuk. Di sini adalah keadilan dia. Pakar-pakar masuk neraka, pakar buat dosa. Tiba-tiba yang Islam boleh keluar pula, padahal sama-sama berdosa. Kan? Jadi menjadi satu hujah kepada orientalis tentang ketidakadilan ini. Pada pandangan mereka lah ketidakadilan hanya dibezakan dengan syahadah, sedangkan dalam agama selain daripada Islam pun ada dia punya ikatan dia, kan? Seperti baptisnya, seperti apa dia panggil pengangkatan Godfather punya, kan? Dia semua ada dia punya kaedah ikatan dia tu, kan? Tapi kesemua itu tidak diterima di sisi Tuhan kecuali syahadah. Jadi mereka kata, mana mungkin syahadah saja diterima? Bermakna Allah itu tidak adil, Tuhan itu tidak adil, syahadah saja diterima, yang lain tak diterima. Itu sudut pandang dia. Sudut pandang kita mesti berpegang kepada syahadah, sebab ini adalah keimanan kita, kan? Tapi sudut pandang mereka, dan mereka membawa hujah itu ke serata dunia. Mereka menggunakan sarjana-sarjana, mereka menggunakan forum-forum untuk mempertikaikan kesyahadahan kita. Ini mempertikaikan syahadah kita. Hanya sekadar bitaqah, syahadah saja menyebabkan kita dapat keluar daripada neraka walaupun dalam keadaan kita berdosa.
Jadi dia kata sini makanan ini pula panas, seperti tembaga cair mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya. Seperti mendidihnya air yang meluap-luap panasnya. Air kalau kita tengok dalam periuk kita masak air, dia menggelegak tu, kita nampaklah dia mengeluap tu. Sebab itu kalau di penghujung dunia nanti Allah kata apabila bihar suyirak kan, awa idal bihar suyirak, apabila laut tu meluap-luap. Laut itu dia macam menggelegak. Bila di hujung dunia nanti kita tengok laut menggelegak. Hari ini tuan-tuan kalau kita pergi ke laut, tengah laut, ombak tengah kuat, kita tengah nak mancing atas bot kan, tengah nak mancing atas bot, kita tengok ombak tu memang seolah-olah macam menggelegak tu, dia punya air datang tu bertimpa-timpa kan, macam benda yang menggelegak. Jadi bila Allah kata seperti seolah-olah apabila laut menggelegak itu, hari ini kita tengok memang dah nampak dah. Cuma dia menggelegak berdasarkan kena tiupan angin lah. Tapi dia punya rupa bentuknya seperti mana yang Allah gambarkan dalam Al-Quran tak jauh bezanya. Cuma pada waktu itu menggelegaknya bergelegak untuk kiamat lah kan. Bukan menggelegak untuk seronok-seronok ni kan. Jadi maknanya lebih kurang sama. Kan? Baik, selain pada ad-dari', dari' ini ialah sejenis makanan juga untuk orang-orang yang masuk neraka. Laisa lahum ta'amun illa min dari' kan, dalam surah Al-Ghasyiyah. Tidak ada pada mereka itu makanan selain daripada dari', iaitu makanan untuk ahli-ahli neraka. Baik, selain pada dari', di dalam neraka juga terdapat satu pokok yang diberi nama zakum, buah zakum. Buah zakum juga merupakan makanan ahli neraka. Apabila dimakan menggelegaklah perut mereka. Kemudian diberi minum pula air yang mendidih yang diberi namakan hamim, iaitu sejenis minuman yang apabila diminum akan putus urat-urat serta perut-perut mereka. Kan? Dua makanan iaitu buah zakum dan juga hamim ini, makanan ini menyiksakan, memutuskan urat perut dan menyebabkan perut menggelegak. Kalau di dunia putus urat perut menggelegak, matilah. Jawapannya matilah. Bila mati selesailah dia punya seksaan dia tu. Tapi masalah di akhirat dia tak mati. Walaupun putus, walaupun menggelegak, dia hanya sekadar mendatangkan kesakitan sahaja, mendatangkan kesengsaraan. Allah nak sengsarakan manusia yang menderhaka di atas dunia ini, bukan mati. Kita silat-silat sikit, putus urat perut tu, bila kata ibarat kata matilah, kau mati, dah mati. Jasad kita hanya sekadar jasad, tak terasa ada kesakitan tu kan, walaupun pada hakikat tu jasad itu menjerit-jerit kan, menjerit-jerit supaya dicepatkan. Sebab itu dalam satu hadis Nabi menyebutkan kan, apabila idza wudi'al janazah fil unqur, apabila letakkan jenazah atas bahu ni kan, summa qaddima, kemudian bergerak untuk pergi ke liang lahat, maka jenazah yang muslim akan berkata qaddimuni, segerakanlah aku kan. Kemudian jenazah yang tak baik pula akan kata wailak aina tazhaba anni, jenazah yang tak baik pula kata celakalah aku, hampa nak bawa aku pergi mana kan. Dalam hadis disebut, walaupun kita kata tapi maknanya jasad secara asasnya dia dah tak, kita manusia tengok dah tak ada apa-apa dah kan. Tapi di dalam neraka tidak berlaku sebarang kematian. Perbuatan kita makan minum yang buah zakum dengan hamil ni hanya sekadar untuk menyiksakan. Sekadar untuk menyiksakan. Dan pada waktu itu tuan-tuan, agak-agak siapa kita nak minta tolong ke dalam neraka? Saya ingat tak ada lah, habis. Dia punya talian hayat kita selesai. Sekarang ni di dunia kita masih ada talian hayat, kan? Talian hayat. Untuk kita menuju ke akhirat, kita ada talian hayat. Kita ada banyak talian hayat. Kita ada amal kita yang soleh, iaitu amal kita individu yang bersifat kita dengan Allah Jalla wa'ala. Kemudian kita ada amal soleh yang bersifat hubungan kita dengan orang lain, yang boleh menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Disebutkan dalam kitab Kembara ke Mahsyar, apabila ditimbangnya kita, amalan kita, maka amalan kita sama banyak, sama berat, ataupun berat sebelah dosa ini. Jadi sebelum Allah nak memutuskan keputusan, sebelum hakim kan, Rabbul Jalil kita nak memutuskan keputusan kerana berat sebelah dosa tadi, maka dia tanya ada apa-apa hujah, kan. Biasalah hakim nak jatuhkan hukuman, dia tanya lu hujah. Lalu kita katalah, dulu Tuhan di dunia ni aku pernah menolong sekian orang. Maknanya kita berbuat baik dengan orang lah.
kita telah buat sekian orang, perbuatan baik dengan orang. Lalu Allah katalah, datangkan saksi kamu. Lalu kita pun pergilah mencari si saksi kita tadi. Saksi pergi cari. Bayangkan di padang mahsyar kita nak cari saksi itu. Bukan satu benda yang senang. Sedangkan di Ion nak cari orang pun tak jumpa dah, kan? Baru pergi pasar malam, tak tahu bini pas ke mana, lalah mengamuk kan, balik marah kan, lambat sangat, beli ikan pun lambat kan, baru di pasar malam. Ni di mahsyar kita nak mencari. Tapi Allah punya kuasa diaturkan, akhirnya berjumpalah kita. Lalu kita cakap kat dia, dulu aku pernah tolong hang di atas dunia sekian-sekian pertolongan. Lalu dia kata, aku tak pernah pun, hang tak nak tolong aku pun. Mula kita menggelabah. Ini dalam kitab mahsyar disebut. Pergi pula cari orang lain. Terlangkau. Saya ni sekarang kat mana sekarang? 58. 58. Maknanya setiap kali diuji. Oh, jadi saya tanda langkau lah ni. Saya tanda 60. Saya terlangkau waktu menanda ni. Saya tanda, ada tanda tulis April 2001. Rupanya saya terlangkau satu muka surat. Masya Allah wa tabarakallah. Okeylah tuan-tuan kan. Jadi minta maaf lah, saya terlangkau. Jadi maknanya kita sambung lah. Jadi maknanya kita cari hujah kita tu. Sampailah akhirnya ada orang berhujah, menyaksikan hujah kita tu, lalu diletaklah kebaikan kita di atas timbangan kita, dan timbangan kita berubahlah kepada kebaikan, dan akhirnya kita masuk syurga. Tapi kalau waktu itu kita tak ada berhujah, itu nak kata talian hayat tu. Tanah hayat kita yang pertama kita dengan Allah, yang mana perbuatan kita secara individu dengan Allah lah, kan? Seperti puasa, solat, zakat, itu kita dengan Allah. Kemudian talian hayat kita dengan manusia, yang mana perbuatan baik. Sebab tu dalam agama kita memanis muka, apa tabassaka biwajhika biwajhika li akhika sedekah. Memaniskan muka untuk saudara engkau adalah sedekah. Bila sedekah kita dapat pahala. Sebab tu dia suruh Islam, dia jaga kita punya perhubungan sesama manusia ni sampai peringkat buat senyum pun kita dapat pahala, kerana mereka itu semua akan menjadi talian hayat kita di akhirat kelak nanti, kan. Kemudian talian hayat kita yang lain ialah amalan-amalan kita yang kita lakukan, sama ada secara terang ataupun tersembunyi. Baik, kita pindah kepada muka surat 58. Setiap kali diuji oleh Allah, tak kala mengerjakan ketaatan kepadanya, janganlah sekali-kali kita merasakan seolah-olah Allah tidak menyayangi kita. Tuan-tuan, ini satu benda betul lah sampai itu, setiap kali diuji. Okey, setiap kali diuji oleh Allah, tak kala mengerjakan ketaatan kepadanya, janganlah sekali-kali kita merasakan seolah-olah Allah tidak menyayangi kita. Sebab itu saya kata tuan-tuan, kadang-kadang ada orang takut nak jadi orang yang beriman ini. Dia kata setiap orang beriman kan kena uji, dia kata. Lalu dia takut. Aku tak mau jadi orang beriman, saya kena uji. Dia kata aku tak tahan kena uji. Jadi maknanya bila uji, jangan kita menganggap Allah itu tidak menyayangi kita. Sebab itu saya kata selalu, saya pernah sebut dalam kuliah. Kalaulah orang bukan Islam tengok drama Tanah Kubur kan, yang Nasir Billah Khan, alhamdulillah. Tu kan. Kalau orang bukan Islam tengok Tanah Kubur, depa tak mau jadi orang Islam, tuan-tuan. Mau nak jadi orang Islam, asal mati je. Hurung dengan semut lah. Apa lagi asal mati tukar jadi ular lah. Asal mati banjir kat rumah lah, darah keluar tak mau berhenti lah. Agak-agak kalau orang bukan Islam tengok, dia kata aku tengok agama aku mati tak ada apa pun, boh dalam tu senang je jalan. Orang Islam mati tu dia punya seksa, dia kata kan. Dia tengok dalam TV. Saya rasa pakai tak masuk Islam lah dia. Bukan dia takut lagi, bukan dia minat dengan agama kita. Sebab tu kadang-kadang motif ataupun objektif dia punya nak buat untuk orang insaf, mungkin untuk kita boleh lah, sebab kita Islam. Kita tengok, kita tahu bahawa kalau kita buat tak baik itu akan jadi. Tapi orang bukan Islam, dia tengok drama Tanah Kubur, habis dia kata aku tak mau jadi Islam, teruk, dia kata nak mati punya lah teruk, dia kata puas berjegir biji mata, baik aku jadi agama aku tak ada apa pun, dia kata kan. Itu pandangannya, sudut pandang dia. Sebab tu kadang-kadang kita duk anggap kita dapat mengisahkan orang, tapi sebenarnya orang menjauhkan lagi daripada agama kita. Sedangkan sebab tu dia kata apabila Allah menguji kita dengan sesuatu, janganlah kita menyangka bahawa Allah tidak menyayangi kita. Dalam surah Al-Fajr Allah sebut terang-terang, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, apabila diuji dengan dikurangkan rezeki, fayaqulu rabbi ahanan, maka berkatalah Tuhan tidak menyayangi dia, kan.
Sebab itu kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah, taraf keimanan kita kalau kita boleh macam orang Ansar. Orang Ansar dalam satu kisah peperangan Tabuk dapat harta rampasan yang cukup banyak. Harta rampasan ni dikatakan sampai 800,000 ekor kambing dan ada 600,000 unta. Memang kau punya lah harta rampasan tu banyak. Lalu Nabi dalam banyak-banyak harta rampasan tu, dia tak bagi pun kat Ansar, dia bagi dekat orang Muhajirin. Jadi orang Ansar ni rasa pelik, kami yang tolong dia, macam tu lah lebih kurang kan, Nabi berhijrah, kami tolong apa semua, tiba-tiba harta rampasan. Sebab dulu punya peperangan, selain daripada untuk menegakkan agama Allah, mereka juga dapat membawa balik harta rampasan daripada binatang, orang-orang tawanan. Sebab tu orientalis, tuan-tuan orientalis, Sigmund Freud. Sigmund Freud, kalau orang pendidikan ni kita mengajilah bab Sigmund Freud ni. Dia kata dunia ni, dia kata agama ini ada tempoh akhir. Ada limit dia. Limit dia habis. Dia kata manusia bermula dengan zaman animisme ataupun keberhalaan. Dia kata mula manusia ni, setelah manusia mengenal agama yang pertama manusia anuti, kata Sigmund Freud lah, ialah menyembah berhala ataupun animisme, alam sekitar, pokok-pokok kayu. Kemudian apabila datangnya para nabi, dia kata berubah kepada zaman keagamaan, bermula dengan agama Yahudi, iaitu bermula dengan Nabi Yaqub alaihi salam sehingga ke Nabi Musa, agama Yahudi. Bila sampai ke Nabi Isa, dia masuk agama Kristian. Masuk agama Kristian, agama Yahudi dah tak relevan, kata dia. Dan saya baca buku, dalam buku tajuk Salah Faham Salah Faham tentang Islam. Jadi dia kata lepas Yahudi Kristian mari, iaitu agama Nabi, zaman Nabi Isa, Yahudi dah tak relevan. Sampai kepada Nabi Muhammad mari, Kristian ataupun Nasara sudah tak relevan. Dan agama Islam ini pun akan sampai tempoh hayat dia. Dia punya hujah senang je. Dia bagi beberapa hujah lah, saya sebut satu je lah. Dia kata di antaranya, kalaulah agama Islam ni kekal sepanjang zaman, sudah tentu Islam akan menghalalkan hamba. Kerana bila sampai satu zaman, hamba tidak diperlukan lagi, dia kata. Kalaulah Islam ini agama yang kekal sepanjang zaman, sudah semestinya Islam akan mengharamkan hamba seperti mana Islam mengharamkan arak dan judi. Kan kita tahu mula-mula arak sekian-sekian, kemudian dia berubah pada haram kan. Dalam Al-Quran, hamba tak disebut haram. Jadi maknanya Islam ni, dia kata dia tak tahu bahawa sampai satu masa hamba dah tak ada. Jadi dia kata bila timbulnya sains teknologi, dan juga dia kata zaman sains dan teknologi, manusia diberi upah, maka hamba sudah lenyap, termasuklah dengan agama Islam. Kerana agama Islam sampai tempoh dia setakat itu saja. Itu hujah dia tuan-tuan. Dia hujah. Jadi agak-agak kita nak jawab macam mana? Kita nak jawab, dia pun orang sarjana kan, orang yang jenis mengkaji tentang agama apa semua. Kita nak jawab pun terpaksa lah. Kita menggunakan kesarjanaan juga. Yang jawab itu adalah Muhammad Qutub, bukan Syekh Qutub, Muhammad Qutub. Dia jawab salah faham tentang Islam kan. Saya tak berniatlah nak urai jawapan dia tu, walaupun jawapan dia tu cukup cantik kan. Dia kata jawapan itu dia membebaskan kehambaan. Islam punya hamba dengan Rom, dengan Parsi punya hamba dia berbeza. Buktinya dia kata Islam, walaupun Zaid bin Harisah itu taraf hamba, Usamah bin Zaid itu taraf hamba, tapi mereka jadi ketua perang kan. Dalam peperangan di Mu'tah, Zaid bin Harisah menjadi panglima. Di dalamnya ada Umar dan ada Abu Bakar. Berbanding dengan hamba Parsi dengan Rom, hamba sesungguh-sungguhnya, sampai manusia pun tak ada taraf. Islam walaupun hamba tapi dilantik menjadi panglima perang kan, dilantik menjadi maknanya ada dia punya sifat keinsanan dalam tu. Itu jawapan dia, cantiklah dengan ayat Quran pada bagi kan. Jadi maknanya tuan-tuan di Allah, ini salah faham orang tentang agama Islam. Jadi begitu juga dengan kita. Dia kata bila Allah uji kita, janganlah kita menyangka Allah tidak menyayangi kita. Janganlah kita sampai kata tak guna rupanya jadi Islam ni, sembahyang pun tonggang-tongging tak ada apa juga kan. Mundur juga negara Islam semua masalah. Dia rujuk kepada penganut-penganut Islam, habislah. Sebab tu nak tengok agama, jangan tengok penganut dia. Tengok penganut dia habis.
Macam hari ni kalau kita tengok penganut dia, habis saya pergi kuliah dekat penjara. Saya tanya kat penjara, kat pegawai penjara. Dalam penjara orang mana ramai? Melayu, Cina, India. Dia senyum. Melayu lah ustaz, dia kata kan. Melayu tu Islam semua ke? Semua Islam lah ustaz. Kalau tengok tu habislah kan. Jadi maknanya kita jangan tengok agama berdasarkan kepada perangai penganut dia, tapi kita tengok agama berdasarkan tata cara perjalanan tu. Kalau dia ikut betul-betul, alhamdulillah. Kalau tak ikut, itu bukanlah melambangkan agama kita. Baik, jauhi fikiran begitu. Dia suruh kita jauhkan fikiran mengatakan Allah tak sayang kita, kan? Begitu disebabkan bersangka buruk, begitu ramai yang cepat berubah. Macam kisah Tabuk tadi, apabila orang Ansar tengok Nabi banyak bagi harta kat orang Muhajirin, orang Mekah, mereka macam merajuk dah. Lalu Nabi pun dengarlah bunyi dah cakap-cakap kat belakang, bunyi dah suara-suara tak puas hati kerana harta banyak diberi kepada orang Mekah, orang Muhajirin yang ikut perang juga dalam tu. Lalu mereka kumpul ramai-ramai, antaranya Sa'ad bin Mu'az yang mengetuai dia, berjumpa dengan Nabi. Dia kata kat Nabi lah, dia kata kenapakah, dia kata kami ni yang berjuang habis-habisan, kamu bagi harta ni kepada orang Muhajirin. Nabi faham sikap perasaan mereka kecewa kerana menyangka bahawa Nabi tak sayang. Lalu Nabi jawab tu, jawapan dia cukup cantik. Dia kata ya, aku bagi ini pertama, kamu ni orang Ansar ni dah diuji oleh Allah dengan keimanan. Iman dah cukup kuat dah. Buktinya waktu aku pindah, kamulah yang sambut aku. Waktu yang Muhajirin, ketika Ansar orang-orang Mekah tu, orang Muhajirin, orang Mekah tak mau terima aku, pergi ke Madinah kamu sambut. Ketika perang kita sama-sama, iman kamu dah teruji dah, kuat dah. Bukan kerana harta ni kamu berjuang, memang betul kerana agama. Yang si orang Mekah tadi, mereka ni baru masuk Islam, baru nak kenal Islam. Hak mari perang tu pun bukan semua mari dengan niat betul-betul nak perang pun, semata-mata kerana nak harta sama. Jalur Nabi kata, saya bagi semua rampasan perang tu kat orang Mekah. Mereka bawa balik unta, mereka bawa balik kambing, mereka bawa balik orang tawanan. Tapi dia kata, kamu Ansar, kamu bawa balik aku Rasulullah. Dia kata, kalau kamu nak, dia kata, aku boleh ikut, aku boleh bagi harta kambing, lembu semua kamu ambil, aku ikut balik ke Mekah, aku tak mau tinggal di Madinah lagi. Lalu dia kata, ya Allah, bila dengar jawapannya tu, dia bawa balik kambing, lembu aja. Tak, kita kata tak ada lah nilai. Kamu orang Madinah, bawa balik aku Rasulullah, dan aku takkan tinggalkan Madinah lagi, aku nak duduk di situ. Dan terbukti baginda wafat di situ. Lalu dia kata, bila orang Ansar diam je tak jawab, Nabi tanya balik, kenapa kamu tak jawab macam ni? Nabi punyalah bagus tuan-tuan. Kalau kita nak sorok. Nabi kata, kenapa kamu tak jawab macam ni? Muhammad, dia kata, wahai Muhammad, dulu masa orang Mekah hambat tak mau terima engkau, kamilah yang terima. Ketika engkau miskin, tak ada siapa-siapa, kamilah bagi rumah, bagi bantuan. Ketika engkau memerlukan pertolongan, kamilah yang bagi tolong. Orang Ansar kata patutnya jawab macam tu. Tapi orang Ansar diam, tak jawab. Menunjukkan bahawa keimanan mereka itu tinggi. Kan? Jadi maknanya apabila mereka diuji dengan kehilangan harta, pada waktu tu tuan-tuan, kambing, kuda, unta ni memang satu barangan yang berharga lah, kan? Satu barangan yang cukup berharga. Pada ketika itu tiba-tiba mereka sanggup kehilangan harta benda itu demi semata-mata Rasulullah. Kita bayangkan tengok. Saya ingat tak ada lah ujian-ujian yang kita dapat sampai 100 kali. Sebab itu kita dia kata ni, jangan bersangka bahawa Allah tidak menyayangi. Dia kata disebabkan bersangka buruk begitu, maka ramai yang cepat berubah. Itu yang kawan kita seorang sampai lari tak jumpa lagi ya. Yang di Selangor tu dah lari kan. Tengok dia kata apa? Kalau payah-payahnya aku masuk Kristian dah kata, masuk Islam payah sangat, orang duk kacau aku, tu tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, aku masuk Kristian lah. Lah ni tak tahu jumpa tak jumpa kan. Mana dia menyorok, teror kan. Dia mengaji ilmu ghaib, orang cari dia tak jumpa. Sampai hari ni orang cari tak jumpa kan. Bersangka buruk dengan Allah. Baik, daripada yang bertudung litup elok, akhirnya mendedahkan aurat. Apabila dia bertudung, tengok artis kita ada 2-3 orang. Dia kata apa? Bila saya mula memakai purdah, menutup aurat, maka kekurangan tawaran berlakon. Kan? Kekurangan tawaran berlakon. Dan juga watak yang dia nak sesuaikan dengan dia punya pakai purdah tu tak boleh. Akhirnya buka tudung,
tawaran datang mencurah-curah. Kan? Dia rasa macam kekangan pula apabila mengikut agama Islam. Asalnya orang yang menunaikan solat tetapi akhirnya meninggalkan solat tanpa takut atau segan silu. Sebab tu saya dengar khabar tuan-tuan, saya dapat maklumat khabar lah. Ada sahabat-sahabat kita maklum, ni di kawasan Kemunting kita ni pun ramai yang murtad. Ramai yang keluar agama Islam. Tapi dia paling duduk diam-diam. Saya dapat maklumat, pergi balik ke rumah, tanya nak sembahyang. Dia kata, kami dah lama dah keluar Islam. Kawasan kita ni. Maknanya, benda-benda macam ni tuan-tuan berlaku di dalam masyarakat keliling kita. Bahkan berlaku dalam kawasan-kawasan kejiranan kita je. Kan, dia pun dah mula hilang kepercayaan kepada agama Islam. Sebab dia nampak bila Islam ni tak mendatangkan apa-apa faedah pada dunia dia. Akhirat dia tak dia bayang sebab jauh. Sebab akhirat bagi dia satu benda yang akal susah nak terima. Jadi dia kalau boleh, dia nak agama tu yang boleh mendatangkan keuntungan kepada dia. Jadi bila dia tengok Islam ni macam tak ada apa-apa pun, kalau bab politik bergaduh bab politik, kalau budak muda-muda dengan cara budak muda, mari kanak-kanak mari dengan cara kanak-kanak gaduh. Kita orang tua-tua kan, sebaya umur-umur kita 50, 60, kita bergaduh cara kita kan. Jadi dia nampak tak ada apa pun. Lalu daripada situ dia rasa tak ada apa pun Islam. Dia pun keluar. Ramai saya dapat maklumat kata ada 2-3 tempat yang kawasan-kawasan dekat kita ni yang keluar daripada Islam, tapi tak bising-bising lah. Dia diam, dia tiba-tiba dia terus tak sembahyang, tak apa dah. Daripada dulu baik sangat dengan agama Islam, asal dalam Islam, membesar dalam Islam, tiba-tiba keluar daripada Islam. Wallahu taala alam lah, mudah-mudahan kan dijauhkanlah daripada masyarakat kita. Baik. Apabila diuji dengan ujian-ujian dalam kehidupan. Baik, kita ini tuan-tuan setiap hari mesti ada ujian. Takkan tinggal. Kan? Nabi dia cara nabi. Orang soleh cara orang soleh. Katakanlah kita tak pernah diuji. Contohlah kok ada lah kan dalam majlis kita ni ada tak pernah diuji. Ustaz, saya tak pernah kena uji Ustaz. Okey je kan. Sebenarnya tak pernah diuji itulah ujian juga. Kan? Macam kita kata, apa masalah? Masalah aku ialah tiada masalah. Kan? Tak ada masalah pun masalah. Macam itulah. Apa ujian kita? Ujian kita ialah tidak pernah diuji. Mana setiap pada kita diuji. Kadang-kadang bila kita tak pernah diuji, bila berlaku pada orang sembang kat kita, itulah hang sila, ikut cara aku ni. Dia rasa macam sebab cara dia tak pernah sakit, kan? Tak pernah menghadapi masalah. Bila orang sembang kita dah, hampa kena ikut style aku tu. Tengok aku selama ni. Maknanya kadang-kadang percakapan kita tu menyebabkan kita rasa kita tak diuji. Sebenarnya kita diuji. Sebab tu ujian ni adalah yang paling besar. Sebab tu disebut dalam hadis kan, dia kata dua ujian yang menyebabkan dua benda yang menyebabkan manusia selalu kehilangannya. Bila kehilangannya baru dia rasa benda tu cukup berharga, kan? Apa dia? Nikmat yang pertama ialah nikmat kesenangan, yang kedua ialah nikmat al-farah, as-sihah, nikmat kesihatan, nikmat kelapangan dan nikmat kesihatan. Bila tak ada baru dia rasa, kan? Lepas tu kata Hasan Udaibi, salah seorang pemimpin gerakan Hasan Ikhwanul Muslimin, dia kata Hasan Udaibi kata, kalau hang nak tengok artinya kebebasan, maka melawatlah engkau ke dalam penjara. Kalau engkau nak melihat arti kesihatan, maka melawatlah engkau ke stafa, iaitu ke hospital. Maka jika engkau nak melihat artinya kehidupan, maka menziahilahkah engkau kubur akan kematian. Kita pergi hospital, tengok di hospital baru kita rasa Allah untungnya sihat ni, kan? Pergi kawan kita waya kat situ, waya kat sini. Pergi pula penjara, kita tengok macam mana panduan punya kehidupan, arti kebebasan. Pergi ke kubur, waktu hantar jenazah, kita tengoklah bagaimana kehidupan kita bila sebelum kematian menjemput. Lepas itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, apabila kita berada di atas dunia ini, maka ujian-ujian dalam kehidupan akan datang. Ditambah pula saat kita berbincang menambah ilmu tentang neraka. Kan? Bila kita bincang untuk menambah ilmu tentang neraka, jadi dia kata intipatinya ialah terus bersabar dalam mengerjakan ketaatan. Sebab apa? Neraka ini jalan nak ditempuhnya ialah mesti dengan kesusahan di dunia. Dan syurga nak ditempuhnya ialah dengan ketaatan di atas dunia. Kalau kita bersenang-senang di atas dunia ini,
maka neraka mudahlah untuk kita menyambutnya, memasukinya. Tapi kalau kita susah di atas dunia ini dengan pelbagai-bagai kerja kita kena buat, maka syurga agak senang kita masuk, neraka agak payah kita masuk. Macam kita atas dunia kan, nak buat kerja pun kita perlukan kabel. Di akhirat pun kita perlukan kabel. Kabel kita Rasulullah lah. Dengan kita punya amal ibadat, dengan kita punya amal ibadat, itu adalah kabel kita. Yang kedua adalah Rasulullah. Kan Rasulullah yang di antara orang yang diberi syafaat oleh Allah, dibenarkan untuk beri syafaat. Kabel ni penting tuan-tuan. Sebab tu kita janganlah ambil mudah kabel Rasulullah kita di akhirat. Setengah orang dia ambil mudah, dia tak kisah. Tak apa, Rasulullah tak kisah, dia kata boleh buat sendiri. Sebenarnya penting. Sebab saya pengalaman saya pergi ke JPJ tuan-tuan, pergi JPJ nak uruskan kereta dengan juga lesen. Orang meremut taulah JPJ, ramai kan. Saya kebetulan kenal seorang pegawai kat sana, kontak dia lah. Dia kata ustaz ni atas. Masuk dalam bilik. Dia urus semua. Dalam masa lebih kurang pukul 2.45 sampai 3.30 tu, saya dapat siapkan 4 kerja. Tampering, bayar lesen saya, bayar lesen anak, bayar lesen bini. 4. Masa saya sampai, saya nak cerita tuan-tuan, ni. Masa saya sampai, line putih dah tutup dah. Saya tengah baris, walaupun tutup saya baris jugalah, minta kesian. Baris. Cina tu kata kat saya, lu apa buat? Dia kata kat saya bukan main sombong, geram jangan. Lu apa bikin? Line sudah tutup, dia kata. Saya kata dah, saya mau tamprin. Penjual masuk terus, tak payah baris, dia kata. Pembeli esok-esok datang. Dia kata kat saya kan, pembeli esok-esok datang. Tak ada, saya pun belum tentu boleh masuk, dia kata kat saya. Saya boleh masuk, ramai orang ni. Saya diam. Lepas tu saya mesej kat kawan saya tu, dia nampak saya, kata naik atas. Kan? Naik atas, dia uruskan semua, settle. Naik atas kabel dunia ni, menyelesaikan kerja kita. Padahal penting tu, urusan penting. Apatah lagi di akhirat kabel kita tuan-tuan, bukan yang jenis boleh bawah teduh dulu kan. Bukan boleh bawah teduh relax kan. Rasa panas masuk dalam ambil aircon kan. Ada air cooler, boleh minum air cooler di situ kan. Bukan jenis macam tu. Di akhirat kelak hanya 7 golongan sahaja yang mendapat naungan Allah. Kan? 7 golongan. Dalam kesemua-semua tu tuan-tuan, takkan kita tak ada langsung. Imamun adil, rajulun qalbuhu mu'allakum fil masajid, rajulun zata imra'atin jamalin wa nasabin inni akhafullah. Kemudian Allah kata lagi orang yang bersedekah tangan kanan tangan kiri tak tahu, mata yang menangis kerana takutkan Allah. Warajulani ijtama'a wa tafarraqa 'ala Allah. Dua orang lelaki yang bertemu dan berpisah kerana Allah. 7 golongan ini tuan-tuan. Bukan 7 orang, dia tak sebut 7 orang, dia sebut 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Maknanya kita pilihlah salah satu daripada golongan tersebut untuk kita masuk. Takkan dalam 7 golongan tu tak ada tuan-tuan pemimpin yang adil. Kita kata, aku bukan YB, aku bukan ketua kampung, aku bukan pengurusi masjid. Pemimpin apa? Pemimpin kepada rumah tangga. Kan? Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita fikir balik, nasib baik kita ada bini, kurang-kurangnya boleh gagah jadi pemimpin juga. Kan? Bayangkan bini pun tak ada. Bini pun tak ada, tak mau menikah, menyusahkan dia kata menikah. Ada kawan-kawan tak mau menikah kan? Menyusahkan. Dia nak tunjuk kepimpinan dia di mana. Ada bini kurang-kurangnya tuan-tuan, bolehlah jadi pemimpin, lah sikit, balik rumah kan. Kopi satu, kan. Nak jadi pengurusi masjid, orang lain dah ambil, tak mengundi kat kita. Nak jadi YB menteri lagi payahlah label-label kita ni kan. Jadi nasib baik ada bini, kurang-kurangnya dapatlah tunjuk gaya pemimpin kan kepada orang rumah kita, anak-anak kita. So maknanya dalam 7 golongan tu takkanlah kita langsung tak ada, mestilah ada salah satu. Kalau ada tu alhamdulillah, di akhirat dapatlah kabel kita, iaitu bernaung di bawah arash, di bawah zil, di bawah naungan Allah yang Allah sediakan. Kalau tak ada, berbarislah kita di tengah panas. Macam saya lah, kalau tak ada kabel tadi, berbarislah ramai-ramai tu kan. Tahiyah ke tidak, wallahu ta'ala alam, sempat tak sempat. Baik, saya habiskan tajuk ni sikit ya. Ditambah pula sahabat, inti patinya lah terus bersabar dan mengejarkan ketaatan, bertahan dengan sedikit ujian daripada Allah yang akan menjadi penyebab untuk kita beroleh nikmat di akhirat kelak. Bertahan dengan ujian Allah. Kalau tuan-tuan tahu, ataupun pada pandangan saya lah, selain pada para nabi, ada seorang yang begitu hebat ujian dia.
Namanya Abu Kilabah. Tuan-tuan boleh cari dalam Google sebab saya nak terangkan pun masa kita dah time bersampai kan. Abu Kilabah. Saya rasa tak ada orang lah sepanjang maklumat saya lah, mungkin tuan-tuan dah dapat lebih kan. Sepanjang saya tahu Abu Kilabah ni tak ada lah dia punya dahsyatnya dia punya ujian dia. Anaknya mati, anaknya dia dihantar ke padang pasir kerana penyakit kulit. Lepas tu anak dia hantar makanan, anak dia pula kena baham dengan serigala di padang pasir itu, buta lagi, tak dapat mendengar kan. Dahsyat lah. Tapi sehebat-hebat, seteruk-teruk ujian dia pun masuk celup dalam syurga sesaat, lupa kesengsaraan di dunia tu yang Nabi katakan. Hak orang dapat paling nikmat di dunia ini, paling nikmat. Saya rasa kalau dalam pengetahuan saya, penikmat paling hebat di atas dunia ni bukan pemimpin tapi ketua mafia lah. Kan? Tengok rumah mereka dengan kolam, dengan pengawal, nak main petik je kan. Masuk dalam neraka sesaat, lupa nikmat dia di dunia. Itu ada hadis sahih kan. Jadi dia kata bersabar dengan sedikit ujian akan menyebab untuk kita boleh nikmat di akhirat kelak. Sekiranya tidak sabar, bahkan menderhakai Allah dan Rasulnya pula, nescaya kesengsaraan yang akan menyambut kita nanti. Kalau tak sabar di atas dunia ini, macam sekarang lah, tuan-tuan sabar je duk tengok saya dong repek orang seorang kan. Sabar je kan. Bila lah nak berhenti, loceng dah bunyi kan. Sabar je kan. InsyaAllah kita akan dapat kesenangan di akhirat nanti. Jadi kesabaran dah berhabis, kita berhenti setakat ini. Makanan di dalam neraka. Sempat ke kita? Rasa sempat sekali dia kan? Malam Isnin ni je kan. Okay, sempat kita jumpa yang terakhir sebelum Ramadan. Kenapa Ramadan kita mula tarawih kita malam Rabu kan? Selasa malam Rabu kita mula tarawih. Jadi sempatlah lagi sekali insya-Allah. Okey, makanan di dalam neraka. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah, setakat jelah untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Yang penting kita jadikanlah doa menjauhkan daripada api neraka kan. Wa qina azabannar sebagai amalan kita. Ada doa Nabi ajarkan yang untuk menjauhkan kita. Paling simple tuan-tuan, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu aja. Selepas fil alamin innaka hamidun majid tu, fil alamin innaka hamidun majid tu, sebelum bagi salam tak mau baca yang panjang-panjang, Allahumma ighfir li ma qaddamtu ma ta'akhartu, tak ingat, ambil je Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, bagi aku syurga, jauh aku neraka. Kan? Itu warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas fil alamin innaka hamidun majid, bacalah tu. Allahumma inni as'aluka jannah wa a'udzubika minan nar. Bagi aku syurga, jauh aku daripada neraka. Senang je dia punya artinya. Jadi mudah-mudahan kita dapat dijauhkan daripada api neraka insya-Allah. Jadi minta maaf barang kekurangan dan kesilapan. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita. Insya-Allah kita akan jumpa lagi yang terakhir sebelum bulan puasa pada minggu depan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وارزقنا فهم النبيين. زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.